kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu.
mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanallah. Okey Ustazah, apa nama tu sekarang ni Ustazah, kita di pukul 3 ni, pukul 3. Pada pukul 3 petang kita bersama dengan Ustazah dalam satu majlis ilmu. Sebelum tu kita nak minta Kak Fel lah personally nak minta ramai-ramai yang menonton pada petang ini mungkin boleh kongsi, tekan satu share untuk sama-sama kita mendengar orang kata betul perkongsian yang sangat, dan Kak Fel yakin sangat hebat daripada Ustazah Rafizah Musa. Tapi sebelum tu Ustazah, kita sebelum start apa-apa benda pun mungkin kita boleh minta Ustazah sedikit untuk bacakan doa pada petang ini sebelum kita start kita punya sesi live. Okey Zazah? Ya saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, syukur pada Allah, Fel yang Ustazah kasihi dan seluruh sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Syukur pada Allah, ya, kita berada lagi dalam Raudhah min Riyadil Jannah, dalam majlis ilmu yang disifatkan sebagai taman-taman syurga. Ya, walaupun kita semua PKP Fel, duduk di rumah, tapi alhamdulillah rumah kita telah menjadi taman-taman ilmu, taman-taman syurga, ya, yang kita semarakkan dengan pelbagai bentuk amal soleh. Jadi mari sama-sama kita mulakan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa ahli keluarga kami, dosa sahabat handai kami,
dosa jiran tetangga kami, dosa seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Engkau berkati, ilmu yang membawa kami semakin dekat denganmu, ilmu yang semakin menambah rasa cinta dan rindu kami kepadamu, ilmu yang memberikan tenaga kepada kami untuk beramal soleh kerana-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami dalam bulan Ramadan ini keampunan-Mu, pandangan-Mu, kasih sayang dan cinta-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami rezeki Lailatul Qadar. Kurniakan kepada kami rezeki Lailatul Qadar. Kurniakan kepada kami rezeki Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang Engkau rahmati dan Engkau berkati, yang kami bertemu kerana-Mu ya Allah, berpisah kami juga kerana-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terserah semula pada Fel. Allah, baru mula je Ustazah, saya dah sebab dengan doa Ustazah tu banyak benda yang sebenarnya kadang-kadang kita sebagai hamba Allah Okay, Ustazah. Alhamdulillah ramai hari ini nampak Ustazah dah masuk, makin ramai masuk. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada semua yang share dan berkongsi tentang kita punya live streaming pada petang ini. Sebenarnya Kak Fel kat sini gugup. Terus teranglah Kak Fel cakap, memang gugup orang cakap, memang sebab ramai yang mungkin rasa macam saya sebenarnya selalu juga buat live. Saya juga selalu juga orang cakap tu bagi talk. Tapi bila dengan Ustazah mungkin satu benda lah macam selalu saya tengok, bila kita tengok dan tiba-tiba kita boleh bercakap dan kita boleh orang cakap betul bersama-sama dalam satu program. Dia satu perasaan yang sebenarnya susah nak diceritakan. Okay, tapi tak apa, tanpa kita nak buang masa pada petang ini sebab kita ada ramai yang masuk yang nak mendengar ilmu daripada Ustazah. Sama juga dengan Kak Fel nak mendengar ilmu daripada Ustazah. Okay. Jadi, depa-depa menjerit pula, biasalah PKP kan. Berapa orang anak Fel? Fel ada 4 orang Ustazah. Yang besar umur berapa? Yang nombor 1 8 tahun, lepas tu 5 tahun, lepas tu 4 tahun and then 2 tahun. Oh, Masya Allah. Fel, sebelum kita pergi kepada tajuk kita kan, Ustazah naklah berkenalan dulu. Mungkin sahabat-sahabat dekat luar sana pun nak kenal juga kan, ya, nak mengenali lebih dekat dengan Fel. Jadi nama penuh Fel adalah Felina binti Ramli kan? Ramli itu nama Fel punya husband. Oh, Masya Allah. Jadi Felina Ramli tu nisbah pada husband. Felina Fatah. Orang selalu confuse Ustazah sebab orang ingat macam Ramli tu nama husband, sebenarnya tu nama bapa suami. Oh, Masya Allah. Ramli. Nama ayah mertua. Jadi Fel kepada yang mungkin baru kenal ke apa semua kan, Fel sebenarnya seorang orang kata apa tu, ibu kepada 4 orang cahaya mata. Okay, Fel sekarang ni memang buat bisnes lah, memang online business. Kalau dulu orang kenal Fel daripada Felina Inshallah Solution, lepas tu ada buat Calif. Kalau Ustazah pun pernah dengar dengan brand Mama Nak Calif yang ada orang Mia Sarah, ada Didi and Friends kan. Masya Allah. Itu ada antara produk-produk keluaran kita lah. Lepas tu sekarang ni dengan produk jenama Sis Fel, semua dia dah berrangkaian Rafelina. Rafelina tu gabungan nama kami lah, Rafi dan juga Felina. Masya Allah. Ustazah, mudah-mudahan Allah sentiasa berkati ya Fel ya. Boleh Ustazah share sikit bila Fel sebut tentang perniagaan tadi? Boleh Ustazah. Orang yang hati bersih dengan orang yang blackout hati bila berniaga tu ada perbezaan. Ini untuk kita semua ya. Ada perbezaan. Masya Allah.
pernah seorang lelaki yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seseorang yang berjalan di padang pasir. Kemudian dia bila berjalan tu, dia masuk satu tempat, dia mendengar macam ada satu suara yang memerintahkan awan supaya menjatuhkan hujan di atas satu kebun. Malah disebut nama tuan punya kebun tu, disebut nama tuan punya tanah tu. Jadi kan dia pun jadi heran sebab dia melihat awan tu semacam menerima arahan supaya turunkan hujan untuk suburi kebun tersebut. Ya, jadi orang yang berjalan tadi tu pun bertemu dengan tuan punya kebun. Ya, bertemu dengan tuan punya tanah. Ya, jadi dia kata, apakah nama tuan sekian-sekian? Dia kata, ya, nama saya sekian-sekian-sekian. Kalau Ustazah nak buat contoh, dia katalah ada awan yang disuruh untuk mencurahkan rahmat, rezeki kan, hujan pada perniagaan Rafelina, ya, ataupun tanah milik Felina. Kemudian Ustazah datang, Ustazah kata, puan nama Felina ke? Tuan nama Rafi ke? Kan, ya, nanti mesti terkejut kan, mana tahu nama saya. Saya mendengar ada satu suara ya yang memerintahkan supaya awan tu menjatuhkan air hujan di atas tanah tersebut. Jadi rupa-rupanya itu satu gambaran ya betapa besarnya rahmat dan luasnya rahmat Allah kepada tuan nama tadi. Lalu ditanya, kenapa ya kamu sampai diperintahkan kepada awan yang berarak supaya air hujan tu jatuh kat situ, turun kat situ. Apa yang kamu buat? Jadi dia pun bagi tahu, ini kebun aku. Kebun yang aku usahakan ya, dengan izin Allah. Apa yang aku lakukan ialah aku bagikan 3 setiap hasil daripada perniagaan ini, hasil daripada tanaman ini. Yang pertama, 1/3 itu aku infakkan di jalan Allah. 1/3 aku infakkan di jalan Allah, 1/3 lagi aku gunakan untuk keperluan kehidupan aku dan keluargaku, dan 1/3 lagi aku gunakan untuk jadi modal pusingan kembali kepada kebun dan tanaman ataupun perniagaan tadi. Jadi masya-Allah kita tengok betapa hebatnya barakah ya rezeki orang-orang yang terang hatinya, bukan hati yang blackout ya, bukan hati yang gelap. Ketika mana berniaga, ya Allah kurniakan rezeki, Allah kurniakan ialah macam-macam ya, keuntungan dan sebagainya, maka dia ingat 1/3 daripadanya, ya dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah. Jadi Ustazah doakan demikian ya perniagaan Rafelina dan semua sahabat-sahabat kat luar sana ya yang sedang yang berniaga ya, apatah lagi musim PKP ni kan, macam-macam lah kita semua tu berikhtiar kan. Ramai yang berikhtiar untuk cuba juga mencari solusi dalam keadaan banyak kekangan, banyak halangan, kita tak dapat normal life macam dulu kan, maknanya untuk berniaga juga tak normal macam dulu, tak seperti mana kebiasaan dulu. Tapi insya-Allah selama mana rahmat Allah ke atas kita, rahmat Allah ke atas perniagaan kita, Allah akan berikan jalan keluar ya supaya kita dapat juga segala kesejahteraan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang penting mesti selalu meniatkan ada bahagian daripada rezeki kita untuk diinfakkan di jalan Allah. Okey, Fel? Fel ni dekat Baling kan? Masya Allah ya, jauh betul ya. Okey, Fel boleh dengar Ustazah tak? Dengar tak? Nanti kalau Fel dah clear, ya Fel nak bercakap sebab kami Ustazah tak dengar suara Fel, ya? Tak dengar suara. Jadi tak apa, Ustazah start dulu ya pengisian kita pada petang ini, iaitu tajuknya Blackout Hati. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, seorang sahabat, okay, kita cerita sikit pasal blackout hati ni. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Hudzaifah. Hudzaifah ni siapa dia? Cuba jawab. Ni ada ya, Ustazah boleh tegur-tegur, boleh siapa ni sahabat-sahabat kita. Cik Lin Elina, Tuan Syahir Zafran,
Tuan Yahya Kimi. Siapa dia Huzaifah? Huzaifah adalah salah seorang anak ustazah pun namanya Huzaifah juga. Tapi bukan nak cerita pasal anak ustazah ya. Okey, Ustazah nak cerita pasal Huzaifah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Huzaifah ni tuan-puan sekalian adalah pemegang rahsia. Pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak perkara boleh tanya dengan Huzaifah. Ya, termasuklah satu perkara yang sahabat-sahabat tanya kepada Huzaifah ini, ia berkait. Yang tanya ni bukan sebarangan orang, yang tanya kepada Huzaifah ini adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar tanya, ya, ada tak Nabi cakap pasal fitnah? Ada tak Nabi cakap pasal ujian? Ada tak Nabi cakap pasal fitnah? Jadi Huzaifah telah menjawab, ya, Nabi pernah bercakap, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi? Tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'audan 'audan. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbaini ala abyada mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akharu aswadu murbadan kal kuzi mujakhiyan la ya'rafu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Panjang sikitlah ya hadis Nabi SAW. Maksudnya adalah akan dibentangkan fitnah kepada hati. Masya Allah. Ya, hati. Kat mana hati ni tuan-puan sekalian, sahabat semua? Tu'radu, akan dibentangkan, akan dihamparkan pada hati-hati manusia fitnah, ujian. Bila sebut fitan, bukan satu fitnah, tapi fitan adalah macam-macam jenis ujian. Macam-macam jenis fitnah. Fel boleh dengar Fel? Fel angguk Fel? Alhamdulillah ya. Sebab Ustaz tak dengar suara Fel. Tapi okey, Alhamdulillah. Tadi Fel hilang, dia punya skrin hilang. So tak boleh ya cari tu. Tak apa. Okey, Alhamdulillah. So Ustazah teruskan Fel ya. Okey, baik Ustazah. Ustazah sedang cerita tentang hadis Nabi SAW seperti mana yang dikhabarkan oleh Huzaifah. Ya, Huzaifah bagi tahu akan dihamparkan, akan dibentangkan ujian-ujian. Di mana ujian tu akan dihamparkan? Di mana sasaran ujian tu? Alal qulubi, dalam hati-hati manusia. Pada hati-hati manusia. Kadang-kadang kita boleh namakan ujian tu macam-macam. Ujian COVID-19, ujian sakit, ujian miskin, ujian ekonomi, ujian kena cerca kat orang, ya, ujian macam-macam lah. Tapi percayalah bahawa sasaran tempat ujian itu dibentangkan adalah pada alal qulubi, pada hati-hati kita. Kal hasiri audan audan. Banyak mana ujian tu akan dibentangkan? Ujian tu akan dibentangkan macam anyaman tikar. Satu-satu dianyam. Masya Allah, sampai terbentang luas tikar tu. Itu adalah hamparan. Bukan hamparan tikar, tapi hamparan ujian daripada Allah ke atas hati-hati manusia. Fa'ayyu qalbin, maka mana-mana hati, ushribaha nukita fihi nuktatan sauda, maka mana-mana hati yang dengan ujian tersebut, ya, dia melakukan kejahatan, dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa, maka akan tertimpalah ke atas hati itu nuktatan sauda, bintik hitam, tanda hitam, ya. Wa ayyu qalbin ankaraha, tapi mana-mana hati yang tidak terjejas dengan fitnah tersebut, maka nukita fihi nuktatun bayda, maka hati itu akan ada juga yang akan terbentuk di hati itu, ada juga yang akan menjadi bintik-bintik di hati itu, tapi namanya adalah nuktatun bayda, iaitu bintik-bintik yang putih, ya. Hatta tasira ala qalbain, sehinggalah hati-hati manusia yang diuji oleh Allah dengan macam-macam fitnah ini akan terbentuk menjadi dua jenis hati. Yang pertama adalah ala abyada, hati yang putih bersih. Hati yang putih bersih mithli safa,
seperti mana batu safa yang putih bersinar-sinar. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Hati itu tidak pernah terkesan, tidak pernah mudarat walau sebanyak mana pun hamparan ujian dan fitnah yang datang. Hati itu selamat. Hati itu takkan rosak. Iaitu hati bayda mithli safa, hati putih bersih macam batu safa yang putih bersinar. Wal akhar, dan jenis yang kedua akan jadi hati aswadu, hati yang hitam, murbad dan kalkuzi mujakhian, iaitu seperti mana cangkir hitam yang terbalik, la ya'rifu ma'rufan, yang tak pernah kenal mana yang baik, wala yungkiru munkaran, dan tak pernah memungkiri, ia tak pernah meninggalkan apa-apa yang mungkar, illa ma ushriba min hawahu, kecuali yang menjadi ikutan hati yang hitam ini adalah sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya semata-mata. Ini bukan kata-kata ustazah, tapi seperti mana yang telah ustazah nyatakan tadi, ini adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana hati kita semua ni boleh terbagi kepada dua. Ada orang hatinya putih misli safa, seperti mana batu safa yang putih bersinar-sinar, dan ada segelintir, ya, ada golongan pula hatinya hitam, ya, hati hitam yang tidak pernah nampak mana yang baik untuk diikuti dan tak pernah jelas mana yang buruk untuk ditinggalkan, kecuali hati yang hitam ini, ya, pemandu dia, pemimpin dia, ya, petunjuk dia adalah semata-mata hawa nafsu. Jadi ini adalah gambaran hati yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaknya apa khabar ya hati kita, Fel? Ya Allah, Dah masuk berapa Ramadan dah ni? Ustazah ni dia hati hitam putih ni, dia ada orang yang hati hitam dan putih sekali ke Ustazah? Memang begitu seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati ni tak nampak. Ya, hati ni tak nampak. Kita tak boleh jumpa orang kita kata hati dia hitam. Ya, kita tak boleh jumpa orang kata hati dia putih. Wallahu a'lam. Tapi tanda-tandanya ada. Maksudnya kita sendiri pun tidak boleh juga sebenarnya merasakan yang hati kita tu putih. Kita sentiasa merasakan kita benar, kita rasa betul. Kan? Dalam Ustazah punya penyampaian tadi, apa yang saya faham sebenarnya dalam keadaan yang macam mana pun sebenarnya, hati tu dia seperti satu penggerak juga Ustazah. Apa yang kita rasa dekat dalam tu kadang-kadang membawa kepada kita punya tindakan, membawa kita kepada kita punya kefahaman, membawa kepada kita punya pemikiran, dan benda-benda ni sebenarnya kadang-kadang ialah sebab hati ni kita tak nampak. Ustazah, bila Ustazah cakap je tadi kan, bila kita sedar tu hati ni kita tak nampak. Jadi kita tak tahu hati kita tu warna apa. Jadi kita tak tahu macam mana nak kontrol. Macam contoh tangan, kalau kita sakit kita nampak. Tapi hati ni bila sakit kita tak nampak. So benda tu adalah satu benda yang sangat susah Ustazah kan. Saya hujan ni, saya punya line okey Okey. Alhamdulillah. Fel, boleh tak Ustazah nak tanya? Ya Ustazah. Kenapa Fel pakai niqab? Okay. Sejak bila Fel pakai niqab dan apa pengalaman bila memakai niqab? Fel pakai niqab Ustazah sebenarnya dah 7 tahun. Okay. Sebenarnya Fel rasa berkaitan dengan hati. Tepat ni sebenarnya dengan topik. 7 tahun lepas Ustazah, Fel sebenarnya baru start untuk buat bisnes online lah, dan Alhamdulillah Allah rezekikan kami dengan rezeki yang sangat mencurah-curah. Pada waktu tu banyak duit. Bila banyak duit ni Ustazah, sebagai perempuan kan, tipulah kalau Fel cakap Fel tak seronok nak berfashion, tak seronok untuk nak orang cakap apa tu, make up, nak semua. Jadi satu masalah utama Fel pada waktu tu Ustazah adalah solat. Ini kita kata sebagai seorang wanita lah kan, bukan kata tak solat, tapi sayang kepada make up tu. Jadi kalau kita kata solat, ada waktu lagi ni, so aku boleh lagi ni lajakkan kepada asar, daripada zuhur nak ke asar, so macam lajakkan. Sebab saya rasa lagi nak make up lagi sekali, penat, tak larat. Kadang-kadang kita kan banyak kerja keluar sana sini. And then satu lagi, secara jujurnya Ustazah, sebab dulu banyak benda yang saya rasa
fail tak boleh kontrol, terutama daripada segi lisan lah, lisan, mulut, daripada segi pemikiran, tempat-tempat yang fail nak tuju. Kadang-kadang kita dapat jemputan kita pergi kepada jemputan tu, tapi macam bila fail pilih untuk pakai niqab pada waktu tu, ada dua persoalan orang tanya dekat fail. Kenapa you pakai niqab? Sebab you bukannya ustazah kan, dia cakap Allah hujan, tak apa hujan apa nama tu bukan ustazah, kenapa nak kena pakai niqab? Jadi Fail cakap satu benda, Fail punya iman sangat nipis, Fail punya kehendak sangat tinggi, Fail punya nafsu sangat tinggi, dan pada saat tu Fail tak tahu macam mana nak membantu diri Fail untuk kekal dalam satu, orang kata apa tu, keadaan di mana Fail tidak berlebih-lebihan dalam apa saja yang Fail buat. Jadi satu hari tu Fail dapat jemputan dekat TV Al-Hijrah Ustazah, untuk orang kata apa tu, jadi inilah panel dekat TV Al-Hijrah. Salah seorang dia punya ahli panel pakai purdah. Jadi dia cakap dekat Fail, sebab masa tu Fail muda, ni kita 7 tahun 8 tahun lepas lah Ustazah kan, dia kata ni kalau macam ni kena pakai purdah, dia cakap macam tu. So Fail tak faham sebenarnya. Kalau saya cakap masa pakai awal tu cuma faham yang purdah ni adalah sehelai kain. Kita fahamlah sunnah tu, kita tahu kita bawa sunnah tu, tapi kita tak betul-betul mendalami dia. So bila dah pakai tu, dia suruh pakai, Fail kata tak apalah nanti dululah. Tapi balik tu, Fail faham tentang maksud istidraj. Istidraj berada apa? Tabaruj. Tabaruj Ustazah. Jadi masa tu Fail kaji. Oh baru nampak satu-satu. Dan Alhamdulillah Ustazah, bila Fail dah faham, dah kenal, sebenarnya dia menutup hati. Contohnya macam Fail rasa nak bercakap lebih kepada orang lain dia macam sehelai kain yang menutup diri Fail daripada memperkatakan benda tu, ataupun pergi ke tempat-tempat yang mungkin tak sesuai untuk orang Islam. Macam sebelum ni kita pergi juga sebab apa, ada event, ada jemputan, tapi kali ni sebab kita pakai pakaian sunnah, kita pakai benda yang orang lihat kita sebagai seorang Islam, dia jadi perisai kepada Fail untuk tidak pergi dan tidak buat. Hatta kalau macam dulu benda mudah lah Ustazah, benda ni mungkin nampak remeh kan. Fail sebab Fail jenis yang sempoi, jenis yang macam cakap apa tu, selamba macam tu kan. Jadi pergi kedai makan pun kadang-kadang Fail panggil upak, bang order macam tu kan. So macam suami cakap yang you dah pakai purdah, you kena control yourself. Everybody to you. So banyak benda lah yang terdapat daripada pemakaian purdah ni Ustazah. Ustazah dengar. Betul. Ustazah dengar semua yang Fail cakap, Alhamdulillah. Ustazah tanya tu sebab Ustazah nak kaitkan dengan tajuk kita juga kan, ya. Setiap apa yang kita buat tu memang datang daripada niat. Sebab dia macam ni, dia mudah je. Ustazah ambil Ustazah pegang kepada satu kaedah. Setiap apa yang kita buat, semuanya akan kembali semula kepada niat kita. Walaupun kadang-kadang ada orang buat sesuatu, dia tak perasan apa niat dia. Ataupun ada orang yang buat sesuatu, dia kata niat dia macam ni, murni sekian-sekian. Tapi mungkin hakikat niat dia tak semurni itu, tetap nanti perjalanan tu akan kembali juga kepada niat dia. Ya, sebab itu walaupun kadang-kadang niat yang tak baik dalam hati kita, contoh katalah Ustazah ada niat tak baik. Ustazah hiasi dengan perkataan yang baik-baik, Ustazah hiasi dengan gaya yang baik-baik, Ustazah hiasi dengan tindakan yang baik-baik demi untuk menutup niat yang tidak baik. Tapi percayalah, semakin lama akhirnya kita akan kembali juga kepada niat yang ada dalam hati kita masing-masing. Jadi apabila niat tu, niat daripada hati yang bersih adalah niat semata-mata dia lakukan supaya dia mendapat pandangan Allah. Macam sekarang bulan Ramadan, kita sedang dilatih, ditarbiyah oleh Allah untuk memandang ataupun untuk memberikan perhatian kepada satu perkara yang penting yang mungkin kita terlepas pandang pada bulan-bulan sebelumnya. Fail, Ustazah tak kata ke orang lain, Ustazah bercakap kepada diri Ustazah sendiri. Ya, tapi sambil-sambil tu ramai yang mendengar, maka sama-samalah kita mengambil maklum, mengambil manfaat daripada apa yang Ustazah cakap. Kita dalam bulan Ramadan, ya, di mana kita sedang ditarbiyah, antara lain satu perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Yang mungkin di tengah-tengah kehidupan zaman sains dan teknologi, zaman moden, akhir zaman ni, yang seolah-olah kita, pandangan kita tu keluar. Pandangan kita tu terutama kan, Fail, macam kita yang terlibat bisnes.
Ustazah tak cakap, Ustazah bagi tahu ni sebab Ustazah menjiwai benda tu. Ya, kita terlibat bisnes, kita ada jual produk contohnya kan ya. Jadi pandangan kita tu hala keluar tu sangat dominan. Ya, sebab apa? Macam nak tarik pelanggan, macam nak tarik perhatian apa orang untuk beli barang kita contohnya. Jadi mungkin suasana tu jadi terbiasa dengan kita, tapi kita tak perasan. Betul tak, Fel? Tapi kita tak tapi kita tak perasan. Tapi datang tarbiyah Ramadan, apa Allah kata? Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya, kecuali satu ibadah yang terlalu special ni, yang terlalu istimewa, namanya ibadah puasa. Amat istimewa. Alhamdulillah, kita sekarang sedang melakukan ibadah yang istimewa dengan izin Allah, dengan kekuatan daripada Allah. Ya, Allah kata kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu untuk aku. Jangan fikir dah orang lain tentang puasa ni. Jangan fikir dah benda-benda lain tentang puasa ni. Ya, dalam ketika mana kita ditarbiyah dengan puasa, tolonglah banyakkan berfikir, tolonglah banyakkan merenung kepada apa? Kepada pandangan Allah. Sebab Allah dah bagi tahu, fa innahu li, itu untuk aku. Aku yang nak pandang, wa ana ajzi bih, aku yang nak balas. Aku yang nak pandang, aku yang nak lihat, aku yang nak ganjari. Masya Allah, Allah sedang tarbiyah kita untuk mendapat ketulusan, kemurnian dan kecantikan, keindahan hati. Ya, supaya hati kita tak hitam, hati kita tak gelap, hati kita tak blackout. Ya, jadi Allah didik dan tarbiyah dengan puasa. Pada waktu puasa ni kita kena rasakan, ya Allah, semata-mata pandangan Engkau, ya Allah. Semata-mata keredaan Engkau, ya Allah. Kita nak didik dan bawa hati kita ni biar berdenyut hati ni mengingati Allah Azza wa Jalla. Ini adalah fitnah akhir zaman. Ini adalah ujian yang tertimpa kepada hati kita manusia. Hati kita cenderung kepada makhluk. Hati kita cenderung kepada ciptaan Allah lebih daripada Allah yang menciptakan segala ciptaan tersebut. Hati kita lebih banyak mengingati ciptaan Allah daripada mengingati Allah. Kalaulah mengingati ciptaan Allah membawa kita untuk ingat kepada Allah, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi alangkah takutnya hati-hati yang hitam ni mengingati ciptaan Allah, memuji ciptaan Allah, kagum dengan ciptaan Allah, tetapi melupakan yang memberikan segala nikmat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah kita ditarbiyah oleh Allah melalui madrasah Ramadan untuk memiliki hati yang bersih. Untuk hati ini tertumpu kepada pandangan Allah. Ya, ya Allah, pandanglah aku, ya Allah. Ini adalah satu monolog ya. Tapi kalau ustazah tak buat monolog dah, cakap je kat mulut tu. Ya, kalau monolog ni dalam hati kan Fel kan? Tapi cakap je. Kita penat kadang-kadang ya, kita yalah maklumlah ya. Kita suri rumah tangga, dalam masa yang sama bekerja, dalam masa yang sama menjalankan tanggungjawab dakwah kepada masyarakat. Jadi boleh tahan juga Fel ya, dia punya nak kena ada tenaga ya, stamina. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada masanya kita rasa penat, tapi tidak perlu untuk kita adukan kepada manusia. Ya, tak perlu kita nak lagi sekali rujuk kepada makhluk ya, kepada manusia. Cukup kita kata apa? Ya Allah, pandanglah aku ya Allah. Penat rasa hari ni. Pandanglah aku ya Allah, kurniakanlah kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Contohkan Fel. Fel, kalau Fel nak cakap je ya. Boleh je interrupt Ustazah. Fel sebenarnya terkesan kata-kata Ustazah sebab sebenarnya Fel dalam 3 hari lepas, 4 hari lepas, Fel demam. Okey, memulakan Ramadan dalam keadaan demam Ustazah. Jadi kita macam Ustazah cakap sebagai seorang ibu, Fel juga mengemudi sebuah perniagaan, ada banyak staff, ada ejen. Dekat rumah ni anak-anak pun perlukan perhatian kan. Jadi betul Ustazah, benda pertama tu macam mana hati kita ni, kita betul-betul nak lock supaya apa saja yang kita buat tu tidak ada rungutan. Supaya bila kita dalam keadaan yang sakit, kita dalam keadaan menggigil, kita cakap dengan Allah, tak apa, ini benda yang, kalau ini adalah benda yang bagus untuk kita buat. Jadi dalam tempoh tu kena cari hikmah. Hikmah tu tak datang kat kita kan. So kita yang cari hikmah tu. Kita tengok apa yang baik sebenarnya di sebalik kita punya kesukaran dan kesusahan. Tapi apa yang Ustazah cakap tadi ni,
Fel akuilah sebab Fel rasa semua orang sedang mengalami benda yang sama. Macam mana semua orang sedang struggle dalam kehidupan dia sendiri dengan cara dia sendiri, dan dengan topik yang pada petang ni tu berkenaan dengan hati. Itu benda yang paling, orang cakap apa tu, nampak simple tapi paling susah kita jaga. Sedikit kita rasa sedikit kita rasa orang cakap apa tu, susah sebenarnya. Jadi tadi sebenarnya sebab seronok dengar Ustazah cakap, jadi macam nak Ustazah teruskan apa kita punya pengisian yang mungkin sebenarnya memang menjentik banyak hati-hati, terutama yang saya cakap pada musim PKP dalam Ramadan. Ini pertama kali Ustazah, pertama kali sebenarnya kita Ramadan dalam tempoh PKP. Jadi satu benda yang special lah untuk kita bincangkan pada petang ni sebenarnya. Baik, betul Fel. Macam itulah yang Ustazah maksudkan tadi kan, ya. Nak membawa hati tu untuk benar-benar tawajuh kepada Allah adalah satu perjuangan. Ya, sebab apa? Sebab fitnah yang datang dianyam macam tikar. Tak berhenti. Masa susah fitnah juga, masa senang fitnah juga, ya. Jadi ini ujian-ujian yang datang. Dan ada lagi satu yang disebutkan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain sebagai fitnah. Atasbirun, apakah kamu sabar ataupun tidak? Jelas. Ya, ayat Quran sebut, kami jadikan sebahagian yang lain kepada sebahagian yang lain sebagai fitnah, sabar ataupun tidak. Tengok macam mana frontliner kita, ya, merayu kepada rakyat Malaysia yang lain yang tak perlu turun ke medan, ya, tak perlu turun menjadi barisan hadapan. Cuma perlukan kerjasama, merayu. Janganlah keluar, tolonglah duduk rumah, tak ada keperluan, tak payahlah ya jalan-jalan dekat luar. Jagalah jarak antara seorang dengan seorang ya dalam kita punya sosial kita tu. Tapi kadang-kadang tak dengar juga ya. Ada juga segelintir yang akhirnya tengok kena tangkap, ya, kena saman kan dan sebagainya. Jadi kalau duduk kat tempat frontliner mesti rasa macam geram juga kan? Dia mesti rasa macam aduh lah kan, ya apalah susah sangat ni. Tapi semua ini ketika mana kita ingat pada ayat tadi, kita akan cepat fikir, ya Allah memanglah manusia ni adalah fitnah kepada kita. Kita fitnah kepada orang lain, ujian pada orang lain juga ujian pada kita. Kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain sebagai ujian. Atasbirun, kamu sabar ke tak sabar? Ya, jadi macam tu juga dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Anak jadi ujian pada mak bapak. Mak ayah juga ujian pada anak-anak. Kakak ujian pada adik. Adik juga ujian pada kakak. Ya, sesama kita dengan jiran tetangga juga adalah ujian sesama kita. Yang paling penting, ya Allah nak menilai di mana, Allah nak menjadikan, ya Allah memberikan petunjuk, tunjuk ajar dalam Quran, dalam hadis, dalam sunnah Nabi SAW agar kita boleh mengemudikan, menguruskan ujian-ujian ini dengan baik, dengan kesabaran, dengan zikrullah, dengan isti'anah billah, dengan minta pertolongan Allah supaya dalam kita mendepani ujian-ujian ini tak kira kecil ataupun besar, hati kita tidak ada nuktatan sauda, tidak ada bintik hitam. Ya, Ustazah baru 2-3 hari ni kata dengan anak, kenapalah dalam fasa PKP ni banyak pula lah jerawat tumbuh. Perasan tu jerawat tumbuh tu Fan, ya. Padahal Umi tak keluar ke mana-mana, patut lagi tak ada jerawat kan, ya. Tapi sedap pula lah mengira jerawat kan, ya, kat muka. Tengok jerawat tumbuh 1 pun kita nampak. Ya, jerawat tumbuh 2-3 pun kita dah cari dah apa benda nak letak ni kan supaya dia tak semakin besar macam jadi bistol pula nanti kan. Masya Allah, kita bertindak. Sebab benda tu kita nampak. Jadi bila kita dah bagi tahu tentang hadis Nabi SAW tadi, kita mungkin tak nampak dengan mata kasar, tapi sekarang kita dah tahu. Apa dia? Tolong jaga hati kita masing-masing. Jangan main redah je. Jangan main redah. Rasa nak cakap, cakap. Rasa nak buat, buat. Rasa nak tengok, tengok. Padahal setiap benda yang kita buat, tindakan, perkataan, semuanya ada implikasi kepada hati kita masing-masing. Sama ada nuktatan sauda ataupun nuktah bayda, ataupun ya sama ada bintik itu adalah bintik-bintik hitam ataupun bintik itu adalah bintik yang disebut yang putih tadi. Bintik hitam ni tuan-puan sekalian, Fel ya, disebut dalam hadis Nabi tadi, dia akan jadi hitam kelabu, asap macam tu, ya.
jadi hitam yang mula-mula samar-samar, mula-mula kelabu asap macam tu sampai hitam yang tidak nampak apa dah. Ya, sampai tidak boleh membezakan lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Allah redha, mana yang Allah tak redha, mana yang bertepatan dengan sunnah Nabi, mana yang tak bertepatan. Semua tu tak dapat beza dah. Kenapa? Sebab lampunya tak ada dah. Ya, dah tak ada sinar dah. Kerana hati itu sudah tidak berlampu lagi. Hati itu sudah tidak ada nur lagi. Hati itu dah tak bercahaya. Kenapa? Tuan yang diamanahkan untuk menjaga hati itu oleh Allah, Allah amanah kita jaga hati ni, telah mengotorkannya pagi, petang, siang dan malam. Dan tidak pun bersegera untuk menyucikannya. Fel, Ya Ustazah. tadi kan Ustaz tanya Fel pakai purdah kan, ya pakai niqab, supaya tak adalah pertanyaan tu macam sesaja nak tanya kan. Jadi Ustaz nak explain sikit. Sebenarnya samalah juga bila kita pakai niqab kan, kita pakai kerana Allah, kita pakai nak jaga hati. Ia adalah sesuatu yang terlalu murni. Jadi macam tadi Fel dah cakap dah. Ustaz cuma sunting apa yang Fel cakap je. Bila Fel nak panggil-panggil, macam nak jerit-jerit ya, panggil apa? Panggil pelayan restoran kan ya, nak order makanan, tengok suami Fel tegur, janganlah macam tu kan, Ayang kan pakai niqab, Masya Allah, nampak tak ya, nampak tak macam mana kita, pemakaian kita ni bukan semata-mata untuk tutup kita punya tubuh badan ya, tapi pakaian yang terbaik adalah libasut taqwa. Pakaian yang kita pakai yang mencetuskan pemakaian itu adalah takwa kita kepada Allah. Kenapa tutup aurat? Sebab takwa kepada Allah. Allah suruh. Ya, kenapa contoh macam yang tadi Fel kata, Fel pilih untuk pakai niqab, ya? Sebab di sana ada kebaikan untuk kita pakai niqab kan? Tidak dapat dinafikan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, jadi kenapa? Kerana ini adalah libasut taqwa, adalah pakaian takwa. Maka bila kita kembali kepada pakaian takwa, niat yang baik, ia bukan semata-mata menutup kita punya tubuh badan, tapi akan menjaga tata susila kita, menjaga personality kita, menjaga akhlak kita. Kenapa? Sebab teras pemakaian tadi adalah lillahi ta'ala, adalah kerana takwa kepada Allah. Jadi nikmatilah pemakaian kerana takwa seumur hayat kita. Ya, macam contoh, macam okay, Fel pakai niqab, Ustaz tak pakai sekarang, tapi Ustaz pun menutup aurat ya, menutup aurat seperti mana yang disarankan dalam Islam ya. Okay, kedua-dua kita, contohnya kan, kedua-dua kita melakukannya kerana Allah. Kita buat ni sebab Allah perintahkan, dan kita letakkan di atas dalam jiwa kita ni apa dia? Ini adalah pakaian takwa ya. Kita pakai ni kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jalla, kerana mentaati perintah Allah. Maka alhamdulillah wa insya-Allah selama-lamanya dengan pakaian inilah akan menjaga tertib, adab ya, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia ya. Sebab itu besar kaitan pemakaian, bukan semata-mata ya, bukan semata-mata fashion dan sebagainya, tapi ini adalah pakaian takwa. Maka kita akan menikmati hasil daripada pakaian takwa seumur hayat kita di dunia dan di akhirat. Rasa tenang kan? Ya, tenang tak tutup aurat? Tenang sangat. Tenang Ustazah. Apatah lagi kalau pakai niqab ya, sebab Ustazah dah pernah pakai niqab, Fel. Ustazah buka niqab, usia Ustazah kurang lebih masa tu 20 mungkin 26 atau belum umur 27. Tapi masih on off. Tapi kemudian usia 30 macam tu 31, Ustazah memang tak pakai dah. Ya, sebelum tu Ustazah pakai daripada usia 18 tahun. Okay, Ustazah rasa macam mana pemakaian tu ya, pakai niqab tu sangat tenang sangat dekat hati. Ya, tenang sangat. Cuma bila Ustazah jumpa dengan muslimah ya, dengan crowd muslimah, dengan sahabat-sahabat yang tak ada lelaki pada masa dululah, masa Ustazah pakai tu, Ustazah akan buka. Ustazah akan buka sebab apa? Sebab nak bagi supaya selesa sahabat kita yang perempuan ni, muslimah kan, supaya dia rasa selesa, supaya dia boleh bercakap dengan kita, nampak kita punya apa, wajah ya, kita senyum, kita apa semua nampak. Jadi Ustazah jaga juga benda tu supaya apa, supaya tidak tak adalah sampai dengan wanita pun tak buka-buka ya. Itu Ustazah punya pendapat ya.
Jadi masa tu Zah pakai Fel, ya sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah masa tu tengah belajar, masih muda kan. Alhamdulillah, rasa nikmat sangat. Rasa nikmat, tak tahu nak cakap lah, mungkin nikmat tu hanya akan diketahui oleh orang yang pernah merasainya. Ya, cuma ustazah ambil terjaga kan, macam Ustazah cakap tu sebenarnya. betul. Jaga. Sebab macam Fel petik sikit ayat Ustazah awal tadi, macam contohlah Fel sendiri pun sebagai seorang pemilik syarikat, kadang-kadang kan kita nak mempromosikan kita punya produk. Jadi apa-apa benda pun batas syariat kita dah pegang dah. Kita dah ada seperti satu guideline yang mana secara tidak langsung dia tidak membawa kita kepada perkara yang bukan-bukan, yang berlebih-lebihan, perkara yang mungkin akan mendatangkan atas kita secara sengaja atau tidak sengaja. So betul Ustazah cakap, dia sebenarnya rasa terpelihara, rasa tenang lah, rasa selamat. Ustazah, sebenarnya ada satu soalan yang nak diutarakan kepada Ustazah. Soalan ni silakan. berlega-lega sebenarnya dekat kepala ramai orang dengan satu statement, kalau mungkin Ustazah pernah dengar kan, bila kita bercakap mengenai niat tu dekat hati. Okay? Jadi ada ramai yang mengatakan dan menghalalkan kadang-kadang tindakan-tindakan yang bila kita tengok tindakan tu salah. Okay? Tapi bila dia cakap tu tak apa, yang penting niat aku. Okay, dia satulah. Ataupun lagi satu tu, ada benda yang macam mungkin kadang-kadang kita ada satu assumption kat atas diri kita sendiri yang mana aku ni macam ni tetapi hati aku baik. Aku macam tu maksudnya kan. Jadi mungkin Ustazah boleh ulas sedikit bahagian ni supaya kita sama-sama lah semua sekali dengan Fel. Mungkin ada bahagian-bahagian yang kita tidak sedar, kita terlepas pandang, mungkin yang kita rasa kita pegang kepada bahagian niat, tapi sebenarnya ada bahagian-bahagian lain yang perlu diambil kira juga Ustazah. Boleh? Ya, Islam ni terlalu cantik. Islam ni agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, yang diterima oleh Allah, yang datang daripada Allah adalah Islam. Islam agama yang sangat cantik dan indah. Jadi kenapa saya sebut itu sebagai permulaan? Sebab bila sebut cantik dan indah, Islam menjaga kecantikan dan keindahan itu di luar dan di dalam. Di dalam dan di luar. Ya. Jadi seperti mana kita kalau beli apa-apa pun kan, kita nak tengok luar dan dalamnya cantik. Betul tak? Kita tak nak beli sesuatu yang nampak kat luar cantik tapi dalam tu rupanya ada ulat. Tak nak. Kita juga tak nak membeli sesuatu yang cantik kat dalam tapi luarnya juga berkarat. Tak nak. Jadi kita pun tahu menilai pada benda-benda yang ada di atas muka dunia, dan kita tahu nilai benda tu mestilah benda yang perfect lah, sempurna. Benda yang baik di luar dan baik di dalam. Apatah lagi Islam yang sangat cantik, yang sangat indah. Demikian yang Islam ajar. Demikian Islam nak jadikan, nak bentuk apa dia, luar dan dalam tu mesti cantik, baik seiring. Ya, bahkan teringat pula Fel, ada doa seorang sahabat ya yang berdoa begini, ya Allah jadikanlah dalamku lebih baik daripada luarku. Jadikanlah dalamku lebih cantik daripada luarku. Dalam keadaan itu sahabat yang telah buat sangat cantik akhlaknya. Ya, sangat cantik luarannya tapi masih berharap, ya Allah biar yang dalamnya lebih cantik daripada luar. Masya Allah. Ya, maknanya nak jaga dua-dua sisi, luar dan juga dalam. Jadi bila kita sebut soalan tadi kan Fel, orang yang kata, alah aku ni macam ni lah, nampak teruk lah macam ni kat luar, tapi sebenarnya dalam aku cantik. Ya, pada Ustazah, kenapa kita tidak kembali kepada apa yang telah diajar, ya, apa yang ada, nilai yang ada dalam Islam. Islam nak bina personality, nak bentuk peribadi manusia yang cantik luar dan dalam. Ya, jadi maknanya kalau kita kata luar teruk, dalam cantik, Ustaz tak tahulah dia ambil kurikulum mana. Ya, dia ambil syllabus mana ni? Ya, maknanya dalam cantik dia kata, ya, luar ni biarlah buruk. Padahal Islam datang apa dia? Pertama, dicantikkan dalam kita tu dengan niat yang baik. Dicantikkan dalam kita itu dengan sangkaan yang baik kepada Allah. Dicantikkan hati nurani kita tu dengan segala akhlak-akhlak baik yang ada dalam jiwa kita. Kemudian luarnya, Masya Allah, ya, segala yang kita buat itu menempati syariat, menempati ajaran Allah. Ya, apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Lagi cantik kalau kita buat itu sesuai betul. Kita contohi seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Masya Allah, cantik luar, cantik dalam dia. Ya, contoh ya, Ustaz bagi contoh. Apa ya contoh? Okey, tengok macam mana ya di zaman sahabat-sahabat dulu kan.
Ustazah ada satu hamba Allah tu. Ketika mana dia mati, ya, ketika mana dia meninggal dunia, ditanyakan kepada dia, apakah kebaikan yang pernah kamu buat? Ya? Apakah kebaikan yang pernah kamu buat? Ataupun Ustaz ambil daripada hadis Nabi lah, ya, bagi mafhum dia. Nabi bersabda, maksud dia, seorang laki-laki yang belum pernah membuat kebaikan sama sekali, tetapi dia biasa memberikan hutang kepada orang lain. Kemudian dia berkata kepada utusannya itu, ambillah apa yang mudah dan tinggalkanlah apa yang susah dan maafkan, semoga Allah Ta'ala mengampuni kita. Ini gambaran hati yang bersih, ya. Okey. Tengok macam mana setiap kebaikan yang kita buat itu akan memberikan kesan kepada hati kita. Dan nampak tak dekat luar? Nampak. Nilai kebaikan yang dia buat tu nampak. Seperti mana yang Nabi sebut tadi, laki-laki tu dia bagi hutang pada orang lain. Kemudian bila bila wakil dia yang nak kutip hutang tu kan, ya, dia akan kata, ambillah apa yang mudah dan tinggalkan apa yang susah dan maafkan, semoga Allah mengampuni kita. Kemudian ketika mana lelaki itu meninggal, Allah berfirman kepadanya, apakah engkau pernah mengerjakan kebaikan? Dia kata, tak. Saya tak pernah pun buat baik. Cuma saya hanya memiliki seorang pembantu dan saya biasa memberikan hutang kepada orang-orang. Kemudian apabila saya mengutuskan dia untuk menagih hutang, saya kata dengan dia, kamu ambil apa yang mudah saja, tinggal apa yang sulit dan maafkanlah. Semoga Allah memaafkan kita. Maknanya macam ni. Bila tanya pada dia, kamu ada buat baik tak? Dia kata tak ada pun. Ya, cuma yang dia ingat apa dia? Yang dia ingat dia pernah bagi hutang pada orang. Dia selalu bagi hutang pada orang. Kemudian dia pesan pada orang, pada pembantu dia, PA dia yang nak pergi kutip hutang, dia pesan, kamu minta hutang tu, tengok keadaan orang tu macam mana. Apa yang dia boleh bagi, ambil. Kalau dia tak boleh bagi, tak apalah. Maafkan sajalah. Semoga Allah memaafkan kita. Macam tu masa dia hidup dia cakap. Subhanallah, bila Allah tanya pada dia bila dia mati, ya, yang dia buat tu, yang dia kata pada pembantu dia untuk dia berlaku ihsan kepada orang yang berhutang dengan dia, dan dia kata semoga Allah memaafkan kita, lalu Allah menyambut, Allah menjawab, sesungguhnya aku telah memaafkan kamu. Dengan maknanya, Masya Allah, setiap kebaikan yang kita buat daripada dalam, nampak dekat luar, kebaikan tu beri kepada orang lain, kebaikan tu manfaat dia dapat dirasakan oleh orang lain, ya, kemudian datang kepada Allah, bila kita menghadap Allah, Allah akan tanya, yang penting Allah nak tengok kat mana letaknya jiwa kita tu, hati kita tu. Ya, tengok hati tu mengharapkan keampunan Allah. Ya, kenapa kamu boleh lebih kurang kutip hutang dengan manusia? Rupa-rupanya dia mengharapkan keampunan Allah. Walaupun dia tak cakap kat orang lain, walaupun orang lain tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Dan semua itu akan kembali kepada kita sebagai satu kebajikan yang sangat indah, yang sangat cantik, ya, yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat kali ganda. Jadi balik kepada yang tadi kan, Fel, ya, kembali kepada Islam. Islam menata cara, personality, peribadi yang cantik dalamannya, cantik luarannya. Nak buat apa kita pilih? Kita pergi cakap luar ni memang teruk lah, tapi dalam ni baik. Jadi soalan Ustazah balik, itu silibus yang mana yang kita guna pakai? Kalau kita guna silibus Islam, kalau kita guna ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka kita akan dapati zahir dan batin itu semuanya akan terarah untuk menjadi yang indah dan cantik belaka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey. Satu perkongsian yang sangat bagus sebenarnya Ustazah, sebab macam kalau kita kata daripada sudut kita kan Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsi sikit macam mana sebenarnya kita nak sedar kan, permulaan kita nak sedar yang mungkin sebenarnya hati kita tu hitam, hati kita tu ada bintik-bintik hitam. Ada ke benda yang mungkin tanda-tanda dia yang kita dah mula rasa aku ni dah ke laut ni, mungkin aku ni dah lain macam ni, macam apa Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsikan dengan kami apa dia punya tanda-tanda dan bagaimana sebenarnya solusi kepada kita kata hati yang hitam ni, supaya Fel yakin, Fel sendiri pun terutamanya Ustazah, kita kadang-kadang dalam tempoh kita berbuat baik, kita mesti melalui proses-proses yang mana ujian datang, kadang-kadang kita lepasi, kadang-kadang kita sangkut kan. Jadi kita sendiri pun tak ada, none of us sebenarnya nak hati kita hitam.
Ingat yang Ustazah cakap tadi ni, apabila hati tu black out, dia dah jadi seperti satu keadaan di mana hati tu mati. Kita tak mahu hati kita mati. Jadi Ustazah mungkin boleh bantu kami untuk ulas sikit macam mana sebenarnya tanda-tanda dia, apa yang kita boleh tengok pada diri kita yang kita boleh tarik handbrake lah. Maksudnya bila kita tengok lain macam ni, boleh tarik handbrake, macam tu. Boleh Ustazah? Boleh Fel, Ustazah merujuk kepada kitab, satu kitab yang Ustazah sangat sayang kitab ni. Kitab ni adalah pemberian sahabat Ustazah. Ustazah boleh tunjuk ya nama buku tu. Tapi dalam bahasa Arab. Bi ayyi qalbin nalqah. Apa ni? Bi ayyi qalbin nalqah. Tajuk buku Dr. Khalid Abu Shadi yang mengarang kitab ini. Apa maksud bi ayyi qalbin nalqah? Maksudnya adalah dengan hati yang bagaimana kita akan bertemu Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kadang-kadang macam kita lebih dapat rasa dengan bahasa Arab tu lebih sedap menyebut tu daripada terjemah dalam bahasa Melayu, ya. Bi ayyi qalbin nalqah. Kamu nak jumpa Allah nak pakai hati yang mana? Kamu nak jumpa Allah nak bawa hati yang mana? Apakah kamu nak jumpa Allah nak bawa hati yang mati, nak bawa hati yang sakit, nak bawa hati yang penuh dengan makhluk kat dalam tu? Sedangkan nanti pertemuan tu dengan Khalik, bukan dengan makhluk. Tak ada seorang makhluk pun mengiringi kita. Tak ada seorang makhluk pun ikut kita. Sesayang mana pun makhluk tu kepada kita, sehebat mana pun perhatian kita kepada makhluk tu, tapi dia tak akan ikut kita masa kita bertemu Allah. Bi ayyi qalbin nalqah. Atau kita nak bertemu Allah dengan hati yang benar-benar, hati yang ada kerinduan nak bertemu dengan Allah. Hati yang benar-benar sangat ingin, cinta nak bertemu dengan Allah. Hati yang benar-benar berharap, ya, man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang betul-betul nak bertemu Allah. Tengok-tengok nanti kita bertemu Allah. Hati yang bagaimana? Hati yang betul-betul nak jumpa Allah. Jadi dalam buku ini, sahabat-sahabat sekalian, memang diterangkan apakah tanda-tanda hati yang hitam. Apakah tanda-tanda hati yang gelap? Apa tanda hati yang mati? Ya, jadi tak susah pun Ustazah nak nak fikir-fikir, tak nak fikir-fikirlah, kita rujuk je pada kitab ni, ya. Yang pertama apa dia kata? Al-qalbul qasi, hati yang gelap, hati yang keras itu adalah hati yang sudah hilang rasa. Hati yang sudah hilang rasa. Tidak ada hawas lagi, tak ada rasa dah. Nah, ini macam ya tuan puan sekalian, macam orang yang tak tahu nak rasa mana manis, mana masin, mana pedas, mana pahit, mana apa. Tak ada rasa apa-apa. Allahu Akbar. Saya teringat dengan seorang sahabat Ustazah. Beliau telah pun meninggal dunia. Semoga Allah meletakkan kedudukan beliau ini di tempat yang terbaik di sisi Allah. Sahabat ni orang yang sangat sabar. Ya, diuji dengan sakit, takut. Dia takut nak mengaduh, takut nak mengeluh. Nak mengaduh ni maknanya nak kata aduh ya, takut. Ya. Kenapa dia takut? Kenapa dia jaga? Sebab dia tahu suami dia tak ada duit untuk berikan rawatan kepada dia. Ya, dia takut. Ustaz faham sangat benda-benda macam tu. Betul kan Fel? Ya, kalau tak ada duit, ya. Sedangkan kadang-kadang bila dah sakit ni, ya, rawatan ni memerlukan duit juga, ya, nak rawatan ni. Jadi dia kata dia takut. Kerana dia tahu suami dia tidak ada kemampuan. Suami dia juga sudah tua. Suami dia pun ada penyakit dia sendiri. Jadi dia takut sangat nak mengeluh, ya. Takut nanti suami dia rasa, yelah, dia tak nak menyusahkan. Macam itulah kurang lebih, ya. Sehingga kan sahabat ni, Fel, bila dia tak boleh bangun sendiri, ya, dia tak boleh bangun, maknanya kalau nak pergi buang air, dia kena didukung, dipapah. Dia sanggup tak minum air waktu siang, kecuali sangat sikit. Dia letak air tu sikit je kat bibir dia. Kenapa? Masa Ustaz ziarah tu saya heran. Ustaz kata minumlah, kan air bibir tu dah kering, minum. Dia ambil sikit sangat. Ustaz kata kenapa? Lepas tu dia bisik kat Ustazah, dia kata dia takut nanti dia nak buang air, dia takut nanti dia nak terkencing. Sedangkan suami dia dah uzur untuk dokong dia, untuk papah dia. Jadi dia hanya akan minum banyak bila dia nampak anak laki-laki dia balik daripada kerja. Sebab kudrat anak laki-laki tu insya-Allah boleh dokong dia, boleh bawa dia ke bilik air. Masya-Allah. Ini seorang hamba Allah yang hebat, dia pun telah meninggal dunia. Ustazah nak cerita tentang dia ni, tuan puan sekalian, Fel. Nak kaitkan dengan hawas tadi, rasa tadi. Sahabat ni Allah uji sakit dia sampaikan dia dah tak ada rasa kat lidah dia air tu sejuk ataupun panas. Jadi bila lidah dia dah hilang rasa, kita bagi dia air kosong, dia rasa macam dia tak minum. Ya. Jadi sebab tu dia pun tak kisah sangat kalau dia tak minum air kosong, air biasa ni kan. Sebab apa? Sebab dia tak ada rasa. Jadi air apa yang dia nak bila anak dia balik, dia nak air apa? Dia nak air panas tu macam hampir nak menggelegak air tu.
Ustazah yang tengok tu Zah kata, jangan Kak, Zah tepis-tepis jangan. Dia kata nak panas lagi. Ya Allah ya Tuhan, dia dah hilang rasa. Jadi dia nak air yang betul-betul panas baru dia terasa yang dia minum air. Allahu Akbar. Ya waktu tu saya kata, ya Allah ya Tuhan, Maha Suci Allah. Kita selama ni dapat rasa, rasa air tu sejuk ke, ya. Kita boleh rasa haba air tu pun satu nikmat yang sangat besar. Jadi dia hilang rasa. Nak bagi tahunya sahabat-sahabat sekalian, Fel, inilah dia rasa. Tapi itu rasa lidah. Sekarang rasa ni nak rasa hati. Ada hati yang tak ada rasa apa-apa. Kadang-kadang niat kita ni lari kan, niat kita melencong. Tapi hati kita masih hidup, hati kita masih ada sinar, hati kita masih putih, hati kita boleh terasa. Rasanya macam lain macam lah niat aku ni. Tak sedap hatilah buat macam ni. Macam-macam lah bahasa kita guna ya. Benda tu tak perlu orang cakap kat kita pun. Hati kita rasa tak sedap. Hati kita ada perasa dia. Hati kita ni macam mana, bukan perasa ya. Hati kita tu deria, hati tu sangat kuat. Six sense lah ya. Insting dia. Ya saya. Deria kita tu sangat kuat. Kita boleh rasa. Kadang kita tu terasa rasanya macam suami kita marah lah kat kita. Boleh rasa kan? Terasa. Jadi orang yang hatinya hidup, hatinya bercahaya, dia ada rasa yang kuat di hatinya. Apatah lagi ketika mana rasa itu dikaitkan dengan kalamullah, hubungan dia dengan Allah. Jadi disebut dalam kitab ini, orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang hati yang tidak mati, orang-orang yang hati yang tidak gelap, ketika mana disebut nama Allah, maka hatinya akan menggeletar. Hatinya akan terasa sesuatu. Tapi orang yang hatinya sudah blackout, sudah gelap, disebut nama Allah, malah dia rasa rimas. Ya, kadang-kadang bila sebut nama Allah, ada pula yang cakap, alah ni bukan kuliah agama ni, dia kata. Ya, ini Ustazah cakap sikit sebanyak daripada pengalaman ya, dengan masyarakat, dengan macam-macam ya, golongan. Ada kadang-kadang kita pergi program-program, kita sebagai peserta lah kan, ramai-ramai sebagai peserta pergi program. Okey, programnya program apa? Ini program bukan nak kaitkan dengan apa, Islamic approach, pendekatan Islam pun. Okey, kita faham, tak ada masalah, kita belajar daripada semua. Ya, semua yang baik itu adalah hak milik kita orang Islam. Al-hikmah dhallatul mu'min. Segala benda baik, kebijaksanaan dalam bidang apa pun, itu adalah ibarat kita punya yang hilang. Jumpa kat siapa-siapa, ambil balik, belajar balik, fahami balik. Okey, kita pergi program contohnya. Tapi kemudian bila diberikan sesi sumbang saran, okey, bagi pandangan, psikologi kan, contohlah dalam bidang psikologi. Tadi orang lain yang bangun semua cakap pasal psikologi, menurut Robert, menurut itu, menurut ini, teori itu ini, ambil sebut-sebut sunting nama sarjana-sarjana barat. Tiba-tiba ada sahabat kita bangun, dia tak sebut nama sarjana barat, tapi dia sunting qala Allah, qala Rasulullah kan. Maksud dia firman Allah, sekejap lagi sabda Nabi. Kok lah ada yang rasa ini dah macam kuliah agama kita ni. Ya, ada yang mula rasa rimas. Dalam kalau asyik qala Allah ni, ini khutbah Jumaat. Ini kat masjid. Tak sesuai dekat kita punya apa program yang berprestij ni. Ini gambarannya. Ini gambaran saya nak tunjukkan, Fel. Ini benda berlaku. Kadang-kadang bila kita pergi kat program yang kita kata, oh berprestij ni program ni, hebat ni program ni. Jangan sampai kita pula malu nak sebut nama Allah. Jangan pula kita pula yang malu nak sebut ayat Quran. Kita ni dah kenapa? Ya, malu pula. Padahal kita patut berbangga kan, kita patut bersyukur menjadi seorang Muslim yang kenal Allah Azza wa Jalla. Tapi nak bagi tahu, hati tu hilang rasa. Bila sebut nama Allah, rasa rimas. Ya, bila sebut firman Allah, rasa macam muak nak dengar. Dia ni sikit-sikit firman Allah, sikit-sikit ayat Quran. Ini gambaran hati yang sudah blackout. Tapi hati yang bersih, ya Allah ya Tuhan, tenanti-nanti ayat-ayat Quran untuk dibacakan, tenanti-nanti nak baca ayat Quran. Kalau ada yang tolong peringatkan dengan ayat Quran, ya Allah, seronoknya. Siap tanya lagi, ayat berapa tu Kak? Ya, surah apa? Salin pula tu, balik sekarang tengok, baca, tadabbur, Masya Allah. Dia punya hati tu hidup.
Dia bukan sekadar mendengar, tapi mendengar kalimah Allah tadi menyebabkan dia bertindak. Mendengar kalimah Allah tadi menyebabkan dia buat sesuatu kepada kehidupan dia. Ya, dia baiki kehidupan dia, dia islah keluarga dia. Hanya dengan satu kalimah yang dia dengar, satu ayat yang dia dengar. Ini hati yang hidup. Jadi ustazah cakap tentang hati yang hidup, hati yang hitam, supaya kita dapat tengok perbezaan antara kedua-duanya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya ustazah yang macam saya cerita tadi kan, macam Fail kan orang bisnes. Benda ni juga terjadi bila kata Fail buat bisnes, kami pun ada rangkaian kita kata ejen jualan lah kita katakan. Jadi Ya, dalam saya. platform ni kita boleh tengok juga ada orang yang macam kalau kata kita buat bisnes ni. Jadi dalam bisnes kita selitlah dakwah kita selit kalau kita nak cari rezeki ni, kita kena nampak dunia akhirat kan. Jadi ada sesetengah yang mungkin dia nampak macam ini kan bisnes. Kenapa nak buat tu macam nak sembang pasal aurat? Kenapa ini nak sembang orang cakap apa tu semualah jaga solat semua kan. Jadi ini memang satu benda yang sebenarnya saya rasa ramai orang yang kena lawan sebab apa benda macam bagi pendapat saya secara peribadi, walaupun kita buat bisnes kita kita ni orang bisnes sebab kadang-kadang orang takut Ustazah. Secara jujurnya cakap takut tunggang agama. Jadi bila kita buat bisnes jangan pakai tudung labu sangat. Kalau buat bisnes jangan macam ni sangat. Nanti orang nampak you terlalu Islami apa semua kan. Satu benda kita kena faham macam Ustazah explain daripada awal tadi. Setiap apa yang jadi tu asbab. Yang pertama pemilik rezeki tu Allah. Kita pakai ikut apa yang Allah redha. Kita buat ikut apa yang Allah redha. Rezeki tu datang bukan daripada asbab, bukan daripada orang yang menuntun kita, bukan daripada ejen kita yang mungkin kita jaga takut dia tengok kita berlebihan dalam agama berdakwah kan. Tapi satu orang kata kekuatan hati juga sebagai seorang ketua yang macam mungkin Faiz sendiri berkongsi Ustazah untuk kita bila kita nak melakukan sesuatu akan ada sebenarnya tak payah cakap pasal orang lain tau. Sebenarnya hati kita sendiri Ustazah. Hati kita sendiri. Kadang-kadang kita pergi ke satu majlis macam Ustazah cakap lah. Pergi ke satu majlis, kita tengok majlis ni lain macam ni. Kita je ni pakai ni kopiah. So ada dua juga kita je pakai purdah ni. Macam mana kita nak sesuaikan diri. Tapi dalam tempoh tu sebenarnya dia permainan di antara hati dengan perasaan kita. Sebenarnya satu benda yang sangat indah apabila kita melihat banyaknya orang cakap patut Islam-Islam yang berjaya, Islam-Islam yang menarik mata ramai lagi Islam-Islam yang lain. Ini adalah satu benda yang dakwah yang sangat hebat untuk kita lihat daripada satu pemikiran yang lebih jelas pada zaman sekarang ni kan. Di mana semua orang tidak, orang kata apa tu, semua orang nak berlumba-lumba daripada segi macam perniagaan sendiri mesti nak dapat duit yang paling banyak, nak dapat bisnes yang paling hebat. Tetapi kita tidak mahu semua orang juga berhenti berlumba-lumba untuk mencari redha Allah yang sebenarnya. Untuk melihat dari sisi kecil hati kita tu yang mungkin sebenarnya kita dah leka, dah alfa. Ya Fel, Ustazah akan berikan satu petua ya, macam mana nak hati tenang kan, nak dapatkan hati bersih insya-Allah ya, sebab hati bersih dan hati tenang tu saling berkait. Dan mungkin apa yang Ustazah kongsikan ini adalah kesimpulan ya kepada tazkirah kita pada petang ini Fel ya. Sekejap je sahabat. Okey. Itulah kan ya. Okey. Ustazah nak kena masak pula lepas ni. Okey Fel. Rasanya insya-Allah mudah saja ya, insya-Allah mudah. Kalau Allah nak mudahkan semuanya mudah kan, untuk kita dapat hati yang tenang ya, hati yang berbahagia. Cuma mungkinlah tetap memerlukan kepada perjuangan kan, proses tu. Tapi ketika mana Allah nak bagi, benda tu akan berlaku dengan sangat mudah. Caranya bagaimana? Awal pagi bila kita bangun daripada tidur, bangunlah dengan jiwa yang bahagia. Ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Daripada doa ni ada terangkum banyak konsep sebenarnya. Pertama sekali, kita sentiasa menerima peluang yang Allah berikan kepada kita dengan rasa syukur dan bahagia. Kita bukan buka mata pagi tu untuk Allah zalimi kita,
untuk Allah seksa kita, untuk Allah deritakan kita. Tidak, kalla, sama sekali tidak. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah lah yang paling baik kepada hamba-hambanya. Allah lah yang paling maha penyayang sekali. Ya. Jadi bila kita bangun tidur tu, kita bukan saja baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, tapi kita benar-benar menyerap kekuatan syukur dalam hidup kita. Alhamdulillah, bangun lagi aku pagi ni. Sebab Allah nak bagi lagi kebaikan untuk aku. Sebab Allah nak tambah lagi pahala untuk aku. Malam sebelum tidur, kita dah bertanya dah, Ya Allah, agaknya esok pagi, bagaimana agaknya cantiknya takdir yang Engkau tentukan kepada aku. Jadi kita tu sangat positif dengan Allah, sangat husnuzan dengan Allah. Bangun pagi, Alhamdulillah, masih ada peluang hidup lagi. Ya, kalau kita seorang business woman, Alhamdulillah masih peluang hidup, nak dapat rezeki berkat lagi ni. Ya, nak dapat rezeki yang lapang lagi ni, nak dapat peluang infak lagi ni. Masya Allah, macam tu syukur, konsep syukur tersebut. Ya, kemudian kita diingatkan wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Allah. Maka jangan sia-siakan hari yang sedang kita nikmati dan bakal kita nikmati ini dengan maksiat. Sebab kita akan dihadapkan kepada Allah. Dan kemudian bagaimana bahagiakan hati kita dengan keyakinan, iaitu kita sentiasa senang dengan apa jua yang Allah senang untuk kita. Kita sentiasa redha dengan apa jua yang Allah redha untuk kita. Jadi setiap kali kita dapat sesuatu tu, kita dah tertanam dah. Oh, agaknya inilah kadar yang Allah senang untuk aku. Inilah kadar yang Allah nak bagi ke aku. Inilah kadar yang Allah redha untuk aku. Jangan pertikaikan nikmat pada orang lain. Jangan pertikaikan bahagian yang Allah bagi kepada orang lain. Contoh, kita berniaga hari tu. Tengok-tengok, ya, dapat berapa? Dapat RM80 saja. Orang lain mungkin dapat RM1,000, orang lain dapat RM500, kan? Tapi kita kata apa? Alhamdulillah. Kalaulah RM80 ni yang Allah redha untuk aku, yang Allah senang untuk aku, yang Allah cinta untuk bagi kepada aku terima RM80 dengan kecintaan kepada Allah. Aku terima RM80 dengan rasa redha kepada Allah. Kenapa? Innahu huwal alimul hakim. Sebab Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tengok macam mana bila seorang sahabat, ya, jumpa dengan Nabi, suruh Nabi doakan dia supaya jadi kaya. Ya, tapi Nabi suruh dia bersabar dengan keadaan yang ada pada dia ketika itu. Kenapa? Kerana untuk dia, Nabi tahu. Nabi bimbang. Kenapa? Takut dia tak boleh berhadapan dengan nikmat, dengan ujian kekayaan. Jadi bila kita dapat rasa apa yang ada pada kita sekarang adalah keadaan sesuatu yang Allah redha untuk kita. Alah, kita sakit lah hari ni, banding orang lain sihat. Tapi kalau keadaan sakit ini yang paling Allah redha untuk kita, terima dengan senang hati. Jangan petikai-petikai pembahagian Allah. Jangan dengki-dengki sana sini. Jangan sombong, jangan bongkak, jangan takabur. Semua urusan hidup kita ni berkait dengan Allah. Sumbernya daripada Allah, kembali juga kepada Allah. Tengah-tengah itulah ujian. Macam mana kita ni nak jadi orang ingat Allah ke nak lupa Allah? Dia nak jadi orang bersyukur ke nak jadi orang kufur? Jadikan fair, sahabat-sahabat sekalian, bahagia je. Ya, tengok je lah. Apa saja yang Allah bagi kat kita, itulah yang Allah paling berkenan untuk kita. Itulah yang Allah paling redha untuk kita. Kalau kita mungkin rasa, alah sikit lah, orang lain banyak. Itu yang Allah redha kat kita, apakah kita nak petikai? Andai kata Allah bagi yang banyak macam kita nak, tapi Allah tak redha dengan pemberian yang banyak untuk kita, kita mungkin akan hanyut dan hancur dengan banyak yang kita harapkan. Jadi Alhamdulillah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki akan berlaku, yang Allah tak kehendaki tak akan berlaku, dan apa saja ketentuan Allah kepada kita baik-baik berlaku. Allahumma antaj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Jadikanlah setiap ketentuan Engkau kepada aku semuanya baik-baik saja. Jadi kita tenang. Sebab dunia hari ini dunia persaingan. Ia sangat sengit dalam bisnes, dalam belajar, dalam apa pun. Ada orang nak bersaing, tuan-puan, nak tunjukkan harta yang dia ada. Ada orang bersaing nak tunjukkan populariti yang dia ada. Ada orang bersaing nak tunjukkan pangkat, pengaruh, kuasa yang dia ada. Allahu Akbar. Biarkanlah, ya, kita sama-samalah ajak dan seru masyarakat. Jangan larut dalam persaingan yang begitu. Sebaliknya apa dia? Allahumma antaj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, tentukanlah untuk diriku ini sebuah kehidupan, sebuah takdir, ya, qada yang paling baik untuk aku. Soal sikit, soal banyak, ya, soal orang lain lebih, kita kurang,
Itu semua bukan soal yang besar untuk kita ratapi, tapi kita harus bahagia dalam hidup, meyakini apa saja yang engkau senang untuk aku ya Allah, aku senang menyambutnya, aku senang menerimanya. Wallahu a'lam. Fal. Alhamdulillah, subhanallah. Tadi sikit je sebenarnya saya dapat 10 sebab ada ramai soalan kat bawah tu. Mungkin dia nak bagi Ustazah jawab. Tapi kita tentukan masa. Jadi Kak Fel buat sedikit summary. Tadi macam Ustazah pesan tadi, yang pertama Allah tidak pernah zalim. Ya, kita kena ingat Allah tidak pernah zalim. Yang mungkin kadang-kadang zalim tu diri kita sendirilah Ustazah ya. Bersangka-sangka dengan setiap perkara kan. Okey, kemudian yang kedua Ustazah pesan tadi kita kena selalu bersyukur. Syukurlah kita dapat yang sedikit kita syukur, kita dapat yang banyak pun kita syukur, kita sentiasa bersyukur dengan apa yang ada dekat depan kita. Tambah-tambah musim PKP ni Ustazah, handle banyak orang sebenarnya Fel juga ada melalui macam Ustazah sendiri pun mungkin daripada segi sudut psikologi ramai orang menghadapi tekanan perasaan kan, tekanan perasaan, jiwa, rasanya yang macam mungkin suami dia kehilangan kerja pada waktu yang macam ni, dia juga kehilangan tempat. Orang kata apa tu mungkin dia tak boleh nak buat bisnes kan, dia semua benda lah sebab dalam keadaan yang macam sekarang tidak ada mungkin kita terkejut, mungkin apa yang Allah beri kepada kita tu ada dalam keadaan yang mungkin kita tidak kita tak mau, tapi kita kena paksa diri kita ni untuk redha, kena faham setiap apa yang Allah buat tidak pernah zalim, tidak pernah ada setiap percaturan Allah itu buruk untuk kita. Percaturan Allah itu sentiasa baik, percaturan Allah itu sentiasa bagus untuk kita. Maka kita kena husnuzan. Allah kata mungkin kita nampak buruk kat mata kita, suami kita kena buang kerja tapi sebenarnya baik daripada sudut pandang Allah itu sendiri. Kemudian Ustazah pesan lagi tadi, jangan sia-siakan hati dengan maksiat. Maksiat tu Ustazah mungkin meliputi semualah kata-kata kita, tangan kita yang menulis, mata kita pada Ramadan ini yang mana kita sentiasa kena sangat menjaga. Dan bahagian yang paling ramai yang mungkin kita tak nampak ni adalah tak payah pertikai bahagian orang lain ni, satu benda yang sangat berat lah kadang-kadang kita perempuan ni. Orang kata apa tu, orang sebelah kenapa PKP laki dia beli gelang emas Ustazah kan, kenapa laki kita tak beli gelang emas kan? Jadi pertikaian macam tu mungkin kita kena elak-elakkanlah, buang daripada ni supaya kita kena faham dalam kehidupan kita ni apa saja yang Allah tetapkan kepada kita, sedikit ataupun banyak, yang penting itu bukan nilai tetapi adalah keberkatan. Kesyukuran kita ke atas sesuatu yang akan menarik kita kepada satu perasaan di mana kita akan rasa kekal tenang, bahagia, dan insya-Allah dalam ketenangan dan kebahagiaan kita akan mendapat hati yang lebih baik, bersih, putih, dan kita juga sentiasa mendoakan kebaikan untuk orang-orang lain. Jadi Ustazah saya minta maaf kalau kesilapan-kesilapan tadi yang mana yang buruk semua daripada saya sendirilah Ustazah, yang baik daripada Allah. Terima kasih melapangkan masa Ustazah pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki nanti kita bersama-sama lagi sebab memang tak puas. Saya terkejut Ustazah sebab pukul 4 memang saya ingat tadi memang baru setengah jam. Alhamdulillah satu pengisian yang bagi Fel sangat bermanfaat. Jadi terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Fel juga ya. Terima kasih pada semua yang saya. Terima kasih pada semua yang mengikuti ya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Sebenarnya macam tadi Fel kata ya, ada yang suami kena buang kerja dan sebagainya. Dari satu sudut yang lain, kadang-kadang ada modal pada diri kita yang kita tak perasan dan kita belum gunakan. Jadi bila Allah uji kita macam ni, baru kita nampak aku punya ada akal, aku punya ada kekuatan, aku punya ada tenaga. Kat situlah Allah nak kerahkan supaya kita kreatif, supaya kita berusaha, ada inovasi dan sebagainya, untuk Allah berikan pulangan yang berlipat kali ganda. Tapi nak melalui proses sempit dululah, proses susah dulu. Tapi kat depan tu apa dia, ya Allah, satu yang terbentang luas sangat keindahan ya, kelapangan rezeki dan sebagainya. Jadi kita pun sama-sama mendoakan kita semua ya, sahabat-sahabat kita dalam keadaan ya yang mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik, sejahtera, lapang. Dan sebab itu komuniti kita, masyarakat kita ni kena saling bantu-membantu. Dia kena cakna, kena prihatin. Siapa yang Allah beri lebih kepada dia, itu ujian untuk dia memberi dan menyumbang lebih kepada orang lain. Wallahu'alam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kepada semua yang menonton dan terima kasih kepada semua yang komen. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita nak, saya ni pun taklah berapa ni. Ruang kecil ini
Hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya kerana